Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa sekali lagi dalam satu lagi sesi Dialog TVS, program di mana kita menawarkan kepada anda, berkongsi kepada anda perkembangan-perkembangan terkini, perkara-perkara hangat yang sedang berlaku di sepanjang di seluruh negara khususnya, dan kita membawakan tetamu-tetamu khas, tetamu-tetamu hebat untuk bersama dengan anda, bersama dengan kita membicarakan berkenaan dengan topik-topik hangat ini. Anda akan bersama dengan saya pada kali ini, Najib Imran, dan rakan tugas saya. Saya Iqbal Yusof, dan sudah tentu antara fokus kita pada hari ini adalah untuk berbincang mengenai penggerak utama jentera kerajaan untuk merealisasi polisi-polisi serta agenda kerajaan pemerintah, dan sudah tentu bagi bercakap, bagi memperincikan dengan lebih tersusun mengenainya, kita disertai Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Dan Datuk, saya agak ingin mengetahui, Datuk orang kata seolah-olah berada di kedudukan yang sebelum ini merupakan tempat diisi oleh mereka-mereka yang cukup hebat. Previous SS, semuanya orang hebat-hebat belaka. Jadi, dan cabarannya pastinya berbeza daripada tahun 1963 Setiausaha Kerajaan Negeri yang pertama. Pastinya berbeza dengan apa yang Datuk hadapi sekarang ini. Saya kira ianya pasti berbeza dan kekangannya juga lain. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan apa antaranya yang agak Datuk nak, uish, tak pernah jumpa sebelum ni, tiba-tiba aku kena hadap ni semua ni. Mungkin ada situasi di mana Datuk melihat kekangan dan cabaran ini, Datuk. Saya nampak bahawa berbeza dengan sebelum inilah, mungkin 10 tahun yang lepas ke sebenarnya. Cabaran utama yang perlu kita hadapi ialah social media. Okey. Betul. Sebab sekarang rakyat mempunyai banyak platform untuk menyuarakan ketidakpuasan hati mereka. Sekiranya anggota Perkhidmatan Awam tidak memberi perkhidmatan sebagaimana yang dikehendaki. Walaupun manapun saya nampak ianya bukan satu cabaran yang tidak boleh kita tangani. Bagi saya ini merupakan satu peluang yang harus kita gunakan untuk memastikan bahawa kita anggota Perkhidmatan Awam dapat menyumbang walaupun berdepan dengan cabaran seperti ini. Maksud saya di sini ialah saya nak jadikan cabaran itu sebagai satu peluang. Walaupun ianya satu yang mencabar, tetapi jadikan ianya satu peluang, mengambil sikap positif terhadapnya dan memastikan bahawa kita dapat tangani apa juga aduan-aduan, rungutan-rungutan daripada rakyat kita dalam kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai anggota Perkhidmatan Awam. Kedua, salah satu cabaran juga yang kita sebagai anggota Perkhidmatan Awam hadapi pada masa ini ialah dari segi capability dan capacity kita untuk memastikan projek-projek berjalan mengikut jadual. Kita sedia maklum bahawa banyak projek-projek baru yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Premier untuk memberi kemudahan kepada rakyat. Kerjaan kita yang di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier kita telah meluluskan banyak projek. Kita ada projek kecil di bawah RTP, di bawah MRP. Kita ada projek besar yang dilaksanakan oleh pihak kementerian di bawah projek rancangan Malaysia ke-12. Projek di bawah projek rakyat, projek federal dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, pihak kerajaan persekutuan pun telah memberi autonomi kepada kita tentang beberapa projek untuk disanakan oleh Jabatan Kerja Raya Sarawak. Saya katakan ini sebagai satu cabaran sebab tidak pernah sebelum ini projek yang begitu banyak dilaksanakan. Dan sudah semestinya sebagai anggota Perkhidmatan Awam, kita terpaksa memikulkan beban tugas yang besar. Tetapi saya ingatkan kepada rakan-rakan saya dalam Perkhidmatan Awam, jadikan ini juga sebagai satu peluang
untuk kita menunjukkan bahawa kita dapat Betul. melaksanakan. Dan apabila kita dapat melaksanakannya, ini merupakan satu kepuasan. Saya ambil contoh. Kalau kita berjaya membina satu jambatan yang boleh menghubungkan di antara satu kawasan hingga ke satu kawasan yang sebelum ini tidak dapat dihubungi, dan juga membina jalan raya yang dapat menghubungkan masyarakat dengan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi. Ini merupakan satu kepuasan kepada kita. Walaupun pada peringkat awalnya merupakan satu cabaran, tapi ini merupakan satu peluang untuk kita menunjukkan bahawa kita sebagai anggota Perkhidmatan Awam dapat mampu menjalankan tanggungjawab sebagaimana yang diamanahkan kepada kita. Dan mungkin satunya cabaran, dan mengingatkan kepada seluruh kalangan penjawat awam Sarawak bahawa ini adalah antara cara yang boleh kita gunakan untuk membuktikan kemahiran masing-masing. Mungkin ada kaedah lain yang Datuk Amar terapkan kepada anggota kakitangan Perkhidmatan Awam Negeri, umpamanya pemeriksaan secara berkala ke, kekerapan apa semua. Apakah ada mekanisme? Betul, mekanisme yang digunakan digunakan oleh untuk Datuk Amar memastikan sendiri. penjawat-penjawat awam ini mengikut jejak langkah, mengikut aturan yang betul, jejak yang betul. Dari segi pentadbiran, kalau kita lihat bahawa peringkat pentadbiran itu kita ada yang berpusat di Kuching, ketua-ketua jabatan yang kebanyakannya berpusat di Kuching, dan pada masa yang sama kita juga mempunyai ketua-ketua jabatan yang berpusat di peringkat bahagian dan juga peringkat daerah. Dalam usaha kita untuk memastikan bahawa projek-projek yang dilaksanakan ini dapat dipantau dengan sebaik-baiknya, kita memastikan bahawa setiap peringkat tersebut, sama ada di peringkat pusat, peringkat bahagian, peringkat daerah, mempunyai satu jawatankuasa khusus untuk memastikan pemantauan projek ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Malah di peringkat kepimpinan tertinggi kita yang amat berhormat Premier sendiri dan juga anggota-anggota kabinet, kita mengadakan mesyuarat pemantauan projek setiap bulan, apa yang kita sebut sebagai State Development Coordination Committee meeting, yang dipengusikan sendiri oleh yang amat berhormat Premier kita. Beliau turun padang. Yang amat berhormat Premier kita turun padang. Menteri-menteri kita turun padang. Timbalan menteri kita turun padang untuk sama-sama memantau dan melihat prestasi projek di peringkat bahagian dan juga daerah. Dan apabila yang amat berhormat Premier turun padang, kami sebagai anggota Perkhidmatan Awam juga harus mengikut jejak langkah beliau. Kita tak boleh hanya membiarkan kepimpinan tertinggi kita turun padang dan kita duduk di pejabat. Oleh sebab itulah saya telah mengarahkan bahawa jawatankuasa kita di peringkat bahagian, jawatankuasa di peringkat daerah dan juga daerah kecil juga adalah sentiasa proaktif, bukan reaktif, proaktif. Tanpa perlu menunggu arahan, buat pemantauan, lihat di mana kelemahan dan buat laporan, dan insya-Allah apa yang dapat kita selesaikan, sama ada ianya di peringkat jabatan, sama ada ianya di peringkat agensi-agensi itu, dapat kita selesaikan secara bersama. Baik, Datuk bercakap berkenaan dengan kepentingan untuk penjawat-penjawat awam ini melaksanakan tugasnya dengan amanah dan sebagainya untuk memastikan pembangunan, tugas yang diberikan dijalankan secara lancar dengan baik itu. Dan menyentuh berkenaan dengan perkara itu, Undang-Undang Ombudsman Sarawak. Sarawak merupakan negeri pertama yang mempunyai unit integriti dan ombudsman yang baru diluluskan dalam belanjawannya dalam persidangan yang baru ini. Jadi bagaimanakah orang undang-undang itu satu hal itu. Kita orang undang-undang itu dah ada. Penguatkuasaannya bagaimana itu untuk memastikan orang undang-undang ini dikuatkuasakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh penjawat-penjawat awam ini. Saya nampak dari segi dalam konteks penguatkuasaan, seperti yang termaktub dalam bil yang telah diluluskan baru-baru ini, satu agensi ataupun satu entiti akan diwujudkan. Satu entiti yang berkecuali, bukan terdiri daripada pegawai Perkhidmatan Awam. Satu entiti berkecuali yang akan diketuai oleh seseorang yang bertauliah, yang mempunyai reputasi yang tinggi, yang akan melaksanakan tanggungjawab check and balance terhadap apa yang dilaksanakan atau apa yang dilakukan oleh anggota Perkhidmatan Awam.
Dalam konteks ini memang pada masa sekarang kita mempunyai mekanisme iaitu melalui Biro Pengaduan Awam. Kita ada unit ombudsman di Jabatan Premier Sarawak. Tetapi demi mengukuhkan lagi integriti, ketelusan, transparansi dan pelaporan terhadap salah laku dan juga aduan-aduan, maka bil ombudsman ini diwujudkan dan akan mewujudkan satu entiti yang mana entiti berkecuali ini sangat penting supaya mereka dapat menjalankan tanggungjawab mereka dengan lebih telus. Maksudnya kalau ada berlaku salah guna kuasa ataupun berlaku aduan-aduan, entiti berkecuali ini akan dapat menyiasat tanpa pilih kasih. Tanpa pilih kasih terhadap siapa saja yang menerima aduan dalam perkhidmatan mereka. Jadi saya nampak bahawa sekali lagi saya nampak bahawa ombudsman ini dengan wujudnya bil ombudsman ini, saya percaya bahawa ianya akan dapat membantu meningkatkan keberkesanan dan kecekapan anggota perkhidmatan awam kita dan akan pada masa yang sama melakukan check dan balance. Dan seperti yang termaktub juga dalam bil, setiap pelaporan yang diterima, pemeriksaan yang dilakukan, kalau ianya sah, ianya akan dilaporkan kepada Dewan Undangan Negeri. Ini keunikan yang kita nampak melalui bil ini. Ombudsman. Jadi saya kira secara langsung akan mempercepatkan projek-projek yang sedang dijalankan, Dato' Amar. InsyaAllah. Kita berharap bahawa ini juga dapat dijadikan sebagai satu cara kita untuk meningkatkan kecekapan kita sebagai anggota perkhidmatan awam. Betul, sebenarnya banyak juga yang telah kita bincangkan bersama dengan Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, dan antara yang paling dekat dengan kita adalah revisit, rethink and recharge. 3R. 3R. Tu 3R lain tu. Banyak sekarang versi-versi 3R. Saya kira Itu terima saja. kasih kita ucapkan Terima kepada kasih Setiausaha banyak. Kerajaan Sarawak. Dan minggu depan kita akan bersama dengan tetamu-tetamu lain pula. Jadi saya kira itu saja yang dapat kita simpulkan untuk topik kali ini. Jangan lupa untuk juga ikuti sokmed kita tvstv.my, dan kita ada IG, kita ada TikTok, semuanya TVS, semua ada. Boleh ikuti kita juga di sana, di YouTube dan sebagainya. Jadi itu saja masa yang kita ada. Saya Najib Imran Dan saya Iqbal Yusof. Assalamualaikum dan salam hormat.